Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, Alhamdulillah lah. Firstly, aku nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang mendukung channel ini, yang support channel ini. Walaupun dia punya progress tu slow, tapi Alhamdulillah lah ada progress. So, sekarang channel ni dah berjaya mendapat sebanyak 1701 subscriber. So, untuk monetize tu mungkin jauh lagi lah. Monetize jauh lagi sebab requirement untuk aku dapatkan 4K public watch hour tu jauh lagi perjalanan. So baru dalam 1K lebih. So tak apa, kita enjoy je, kita santai-santai. So terima kasih banyak-banyak aku nak ucapkan pada korang yang subscribe, yang menonton. Terima kasih banyak-banyak lah. So bukan apa, channel ni sebenarnya lebih kepada hobi lah, personal hobi, untuk aku pelajari teknik-teknik casting, macam mana cara aku strike kan. Sebab before this aku noob kan. Sebab before this tak ada guru, tak ada cikgu nak mengajar cara menggunakan bait casting, nak strike tu kan. So aku mendokumentarikan perjalanan aku tu supaya bila strike tu kan aku tahu macam mana aku baling, macam mana aku karau, dekat mana, time bila. So aku akan kaji balik untuk improve lagi lah. Sebab sebelum ni platform-platform untuk mengajar cara menggunakan bait casting, cara nak predict ikan apa semua, susah nak cari. Macam sekarang Alhamdulillah lah, senang. Ada banyak YouTuber, caster-caster, angler-angler yang share tip-tip. Okey lah, aku pun cedok-cedok daripada diorang kan untuk improve lagi. So kalau korang tengok dekat description aku, Malaysia Fishing YouTuber Channel pada dasarnya adalah satu saluran perkongsian video-video aktiviti memancing saya, di mana ianya dapat membantu saya untuk memperbaiki kesilapan dan memperingati teknik-teknik yang digunakan untuk memperdayakan ikan. Diharapkan perkongsian saya sedikit sebanyak dapat membantu anda dalam apa jua keadaan. Saya masih belajar dan sebarang kesilapan dan kekasaran saya mohon maaf. Mulakan satu pekerjaan dengan bismillah. Bismillah. Have fun bosku. Subscribe. Itulah aku punya description. So pada dasarnya mana ni? Okay, pada dasarnya channel ni aku wujudkan untuk bantu diri aku dan untuk bantu angler-angler lain lah, untuk improve korang punya cara cara menangkap ikan, cara fishing lah kan. Apa kita cakap. So perkongsian aku ni tak semestinya 100% betul. Aku hanya share apa yang aku tahulah buat masa kini. So akan datang bila aku dah belajar benda baru, mungkin aku kata oh teori aku sebelum ni salah ke. Tapi aku share lah, sama-sama improve. So kalau korang rasa macam ada salah-salah, korang boleh tegur aku kat komen lah. So tak ada isu. So motif aku sekarang ni, aku tengok ada beberapa komen lah yang aku tak reply. So maybe ada yang aku terlepas pandang. So masa aku nak reply tu kan, aku tengok ada komen, ada certain komen yang agak susah untuk aku explain melalui tulisan. So panjang lah kalau aku nak explain kan. So aku terangkan apa yang aku faham je. Korang boleh ambil yang mana bagus, korang boleh ambil yang tak baik, korang boleh abaikan. So okey lah, tanpa membuang masa, okay, kita akan tengok komen dari komen yang pertama dari Syafiq Angler Channel. Syafiq Angler Channel, terima kasih lah komen. So komen ni 6 bulan yang lalu. Astaghfirullahalazim, minta maaf banyak-banyak lah ya bosku. So dia komen situ, terbaik Sifu, memang merecik. So untuk video Shimano Majestic pair with Bantam on Kayak Mag. So terima kasih lah bosku. Merecik tu Alhamdulillah lah. Tak adalah merecik mana kan, tapi terima kasih lah korang komen Sifu, terbaik lah, mantap. So seterusnya, ini daripada komen ni daripada Thailand lah. Daripada Thailand. Sorry lah aku nak baca pun tak reti. Dia tulis in English, model year 2018 or not. So dia komen pada video Shimano Antares DC MD SG aku ni.
Shimano Antares DC MDSG DC Sound on 2021. So aku rasa model ni model 2018. Aku pun tak familiar sangat, tapi memang model 2018 lah, bukan yang latestnya 2021. So aku harap menjawab. So seterusnya pada angler Jeffrey, mantap bang, maaf ni bagi boleh cek harga bang. Maaf ni bang, boleh cek harga bang. Oh, dia komen untuk Antares DC MDSG. Antares DC MDSG ni harga dia, aku tak ingat lah aku beli berapa. Aku beli pun second hand. Sekejap korang sebenarnya boleh untuk harga ni, untuk harga ni korang boleh google je sebenarnya untuk tengok dia punya range harga. Selalu platform Shopee lah kan, SHOPEE, Shopee Antares DC MDXG. Alhamdulillah. So kalau tengok sini Antares DC MDSG, so boleh tahan juga kat Shopee ni, harga dia keras. So market baru dia kalau refer Shopee Shopee tunggu sekejap aku tengok berapa harga dia. Kalau tengok sini, kalau market Shopee 2380 untuk baru lah. Macam aku beli second dalam 1k something lah. Dia murah sebab dia second hand kan. So kalau korang nak murah lagi, korang boleh tengok dekat Facebook, grup JNP88. Dalam tu banyak lah orang jual mesin-mesin, apa-apa equipment memancing dengan harga mampu milik. So untuk beli online ni korang perlu hati-hati jugalah, takut kena scam kan. So tip yang selalu aku pakai untuk beli online ni, firstly aku akan stalker dia punya Facebook, tengok profile feature, ada kawan-kawan dia komen ke tak, friend dia berapa banyak. So lepas tu tengoklah, kalau macam aktif okey lah, boleh diterima lah, acceptable lah. Kalau setakat friend ratus-ratus tu agak susah lah nak percaya kan, sebab harga kalau sikit tak apa, harga besar, sebab zaman sekarang ni banyak scammer kan. So hati-hati je lah. So angler Jeffrey harap menjawab soalan lah. Okay, so seterusnya adalah Nano JD. Dia kata, steady boss, road pakai berapa kaki chip? Dia komen untuk video Shimano Majestic pair with Bantam. Okay, so tunggu sekejap aku ambil dulu. Alright, so okay, pertanyaan angler Jeffrey, mantap bang, maaf ini bang, boleh cek salah. Okay, sorry, daripada Nano JD, angler Nano JD, steady boss, road pakai berapa kaki chip? So road yang aku pakai Shimano Majestic. So ni dah Shimano Majestic. So dia punya spek dekat sini, apa ni dia tulis line 816 lb, PE 1 hingga 25 gram, lure 7 hingga 28, length 2.08 meter. Okay, dia tulis sini length dia 2.08 meter. So korang so boleh convert lah kepada apa, kaki. So length dia adalah 2.08 meter. So ini untuk road yang aku pakai. Alright. So seterusnya daripada angler Syafiq Angling Channel. Okay, terima kasih bosku singgah, terbaik lah bosku. So dia cakap, tu dia mantap master, mereceh mantap master. Okay bosku, terima kasih banyak, thank you very much drop by. Bosku memang sempoi lah, terbaik. So dia komen untuk video Shimano SLX BFS 2021 unboxing, compare and installation. So seterusnya daripada angler kita Amirul Asraf, dia kata, bang, root BC 816 LB, okay, dan BC machine tu kena guna berapa LB bang? Sebab baling asyik bihun je. Saya pakai 20 LB, kusut tali masa baling, adjust habis dah kiri kanan still tak boleh, minta pencerahan bang.
So pertanyaan daripada angler kita Amirul Ashraf, daripada yang aku faham lah, dia kata rod dia 816 lb. So dia tanya mesin tu kena guna berapa lb bang, sebab baling asyik bihun je. Saya pakai 20 lb kusut masa baling, adjust kiri kanan still tak boleh, minta pencerahan. Okey, ni aku share pengalaman aku lah. Rod dia kata 816 lb. So recommended untuk tali tu antara 8 hingga 16 lah, yang disyorkan oleh road builder tu. Betul ke builder? Oleh pembuat road tu lah, dia recommend 816. So kalau secara teorinya kan, kalau kau pakai tali dalam range tu, kira macam ngam lah, sedap. Tapi tak salah pun kalau setakat kau nak pakai 20 lb pun boleh juga. So korang kena tengok korang punya ring guide. Korang punya ring guide, kalau selagi tak mengganggu, korang buat FG kan, korang buat FG note, dia tak mengganggu, okey lah, korang boleh pakai. Iya, korang boleh pakai. So dia kata tali tu okey. Berhubung dengan bihun ni kan, bihun ni dulu masa aku first start main BC ni pun salah satu masalah jugalah. Salah satu masalah juga, sebab aku start belajar pun cowboy je. Aku main beli je, lepas tu tengok YouTube kan, tengok YouTube, try study kan. Sifu pun tak ada, angler-angler di sekeliling aku tak ada kan. So aku terpaksa belajar sendiri. So bihun ni, dia sebenarnya teori dia kan, macam mana aku nak explain lah. Bagi aku lah sebenarnya tak ada isu pun dia nak pakai 20 lb. So untuk bihun tu, yang penting sekali setting pada mesin. Setting pada mesin. Allahu Akbar. So kebanyakan mesin, tak kisahlah apa je nama sekalipun. Contoh ni Shimano Bantam. Shimano Bantam, dia ada brake dial belah kanan. So dia ada tension knob. Lepas tu kalau buka spool ni, dalam dia, dekat spool tu dia ada untuk Shimano punya sistem lah. Dalam spool ni dia ada dia punya setting untuk brake juga. So dia ada banyak lah. So yang aku faham lah, aku pun ingat lupa lah, tak silap aku, kalau baling tengah terbang tu, dua belum cecah lagi air bihun, itu korang kena adjust dia punya dial. So kalau dia jatuh dekat contoh air kan, dia jatuh dekat air, dia tak berhenti bihun, tu korang kena adjust dekat tension knob. Tu dia punya teori. So dia ada tu first dia punya konsep lah, tak silap aku. Kalau salah dia terbalik je lah, macam tu kan. So secondly, untuk bihun ni kan, lure tu main peranan. Lure dengan tali. So macam angler Amirul Ashraf ni kan, dia punya rod 816 lb. So dia pakai tali 20 lb. So dia tak lari jauh mana ketebalan tu. So still acceptable, boleh pakai. So bila korang nak kurangkan bihun kan, korang akan adjust. Selalu yang banyak angler tunjukkan, dia akan adjust. So dia akan drop free, lepas dia akan tengok lure tu jatuh. Dia tak terlampau laju, dia tak terlampau slow. So dia akan check macam tu. So bila dia baling kan, kalau korang ketat sangat tension knob ni, korang takkan dapat bihun. Tapi distance korang tak dapat. So bila korang longgar sangat, tak dapat distance juga kan. Sebab bila korang longgar sangat, korang tak mahir nak kawal dia kan, bihun juga. Sebab konsep bihun ni, kau punya umpan tu dia pergi lebih laju, dia pergi mengejut laju kan. Puff. Lepas tu bila dia pergi speed dia, dengan speed spool ni dia tak sekata. Umpan tu pergi slow, dia terbang, tapi spool kau over, pusing. Tu yang jadi bihun tu kan. So bab bihun ni sebenarnya korang kena ambil masa lah belajar, ambil masa feel sendiri. Macam aku pun, walaupun aku dah biasa main, tapi still bihun juga. Sebab aku kebanyakan mesin aku akan, untuk dial ni aku akan set setting 1, tension knob aku buat selonggar mungkin, sebab aku nak kejar distance. So aku tak tahulah aku punya aku punya jawapan ni menjawab persoalan ke tak. So teori dia macam tu lah.
Bagi aku tali tu tak ada masalah. Dia selalu macam ni kan, korang firstly tu lah yang penting, setting dia kena penting. Setting dia, sebenarnya setting dia ikut korang punya cita rasa tau. Susah lah aku nak explain. Kalau ada depan aku boleh tunjuk, kau buat macam ni, okay kau drop, okay kau try baling, apa salah. Sebab baling pun ada faktor juga untuk ni tau, bihun. Sebab kalau kolang okay, kalau korang baling mengejut kan, macam paksa, force, kau paksa, dia macam tersentak tau. Bila tersentak tu yang jadi luar tu punya kelajuan dengan spool punya kelajuan dia tak sekata. Luar tu slow, spool tu berpusing laju sebab dia mengejut terhentak kan. Boom, tu yang jadi bihun. So korang jangan force. Firstly kalau korang baru start kan, kau setting dulu, kau setting paling ketat lah. Jangan sampai tak boleh baling kan. Sederhana ketat. Kau baling, kau try baling. Kau baling jangan paksa layan. Kalau kau baling kan, kau tengok nanti tali tu dia akan menyengit. Dia menyengit ke tepi tu, maknanya kau punya setting tu terlampau ketat. Kau punya sama ada tension knot terlampau ketat, dia akan mengiring. So korang loosekan sikit. Loose sikit, okay, baling lagi slow. Lepas tu loose sikit, baling lagi slow. Loose sikit, baling lagi slow, sampai kau dapat korang punya tune cita rasa. So firstly korang try layan lah, jangan try hard. Korang layan je baling. Baling cara layan. Jangan macam kau nak distance sangat kan, nak jauh. Bila kau tersentak macam tu yang dia srek, bihun. Begitulah ceritanya. So hopefully menjawab persoalan. So seterusnya daripada angler Ivan Mahuse, dia komen dekat aku punya video Shimano Majestic Fairweight Shimano Calcutta XT Drag Clicker add-on. So dia tanya, what is the GoPro neck strap? Oh man, ini bukan GoPro punya strap ni. Ini third party punya strap. The neck strap punya mana? Ada pun. Ni aku pakai jenis ni, neck strap. Ni ni kalau korang kat Malaysia kan, boleh tengok kat Shopee lah, dia jual, banyak dia jual. So dekat Facebook pun ada jual, ada angler-angler jual, ada banyak lah orang jual benda ni. So jenis ni lah, dia senang je. Yang ni aku modify ni, aku modify, aku tambah sebab ni sebenarnya untuk phone. So masa aku beli dulu first dia tak ada keluaran lagi kaki untuk GoPro. So aku terpaksa modify lah. Kau beli je. Okay, so kita dah jawab soalan angler Ivan Mahusei. So seterusnya daripada AJM Angler Jawa Medok. Okay, dia kata, bang, ngapai di Shopee Dika Indo belum ada ya, macam mana saya nak beli ni? Dia komen dekat aku punya video Shimano SLX BFF 2021 unboxing. Okay, persoalan tu aku susah nak jawab sebab aku pun sebenarnya aku beli dekat untuk reel Shimano SLX BFS. Pop, aku diam ya. Okay, so untuk reel ni Shimano SLX BFF ni aku beli kat Shopee. So time tu dia baru keluar. Tak silap aku, dia punya seller daripada Taiwan, tak silap aku. So aku pun tak pasti kenapa dekat Shopee di negara Indonesia tak ada keluaran. Tapi dia komen aku 3 bulan yang lalu. Aku rasa mungkin sekarang dah ada lah. So aku tak tahulah kenapa SLX ni market dia kurang. Mungkin sebab harga satu kan, untuk reel BFS ni kan, harga dia mungkin agak keras lah. Lepas tu sebelum dia keluar dulu Curado BFS kan, Curado. Tapi itulah macam kurang lah market dia sini. Mungkin dengan harga dia kan macam tak reasonable kot kan. Itu pendapat aku lah. Kalau salah sorry lah. Okay, so minta maaf lah AJM Angler Jawa Medok. Tu susah aku nak jawab soalan tu. So hopefully kau berjaya lah jumpa orang yang jual reel SLX BFS ni. So seterusnya daripada Angler Syafiq Angling Channel. Dia kata, wah main stream shot ni. Oh terima kasih bosku. Dia komen dekat aku punya video Teton 24LB contour version. So tunggu sekejap aku ambil Okay, so ini dia. Dia komen dekat ni. Dia komen dekat road ni.
Road Queen Teton 24LB. So sebenarnya road ni aku dah modify buat dia. Tengok sikit. Okay, so ni buat dia aku modify, aku pendek kan. Nampak? Dia pendek. So dia ngam-ngam sini. So aku modify ni senang je, aku potong. Lepas tu aku, bila aku potong dia ada sambungan dia kan. So aku ada tambah ada material aku masuk dalam lubang tu. So aku gam, belakang dia aku gam atau aku force dia. So jadi macam ni lah. So sebelum ni aku buat cincai je sebab nak testing kan. Dia tercabut ke tu, dia tercabut. So yang ni aku dah buat balik, hopefully dia kuat lah. So yang aku perasan lah, masa dia tercabut tu dia jadi kontok tau, betul-betul paras ni. Paras ni. So dia dekat sini tau, ngam-ngam. Bila dia dekat sini, agak tak sedap tau bila dia ngam-ngam kat sini. Aku nak baling tu macam nak terbang aku punya road dengan rail. So dia macam tak ada support tau. So bila dia panjang macam ni sikit, macam ni kan, so dia sedap tau. Untuk apa, korang nak buat flip ke apa benda, tak nama teknik tu kan, macam nak squeeze macam ni kan, dia sedap, selesa, dia tak mengganggu sini. Sebab kalau dia panjang, dia kacau sini. Tapi dia ada baik ada buruk lah. Kalau macam selalu yang panjang tu, kalau ikan besar orang boleh kepit kan, boleh kepit untuk support je lah. Takut kadang-kadang dia tarik piak, oh goodbye kan. So bila macam ni dia tak banyak support tapi dia still ada. So ok lah. So terima kasih Angler Syafiq Angling Channel. Thank you, drop by dan komen. Baiklah bosku. So seterusnya komen dari Angler Simon 83i. Dia kata, Sifu nak tanya sikit review tentang Travel Road 26LB Kuing anda yang pakai dalam video ni, macam mana performance dia? Okay, tunggu sekejap, aku cari dulu. So ini dia pertanyaan daripada angler kita Simon 83i. So review ni pendapat personal lah kan. Aku ni sebenarnya kan, aku beli rod ni ikut aku punya apa yang aku nak kan. Contoh macam Travel Road Kuyin ni, aku sebenarnya aku nak cari road ultralight. So bila aku travel kan, ala-ala menyelup perkasa orang kata sambil menyelam minum air kan. So bila aku travel, aku nak satu road yang ringan lah, macam 26LB ni kategori ultralight kan. So setakat aku nak kill time, buang masa lah, tak santai apa yang suka-suka kan. Lepas tu aku cari road ni. So dia punya, okay, ni road daripada Kuing Freestyle Walker. Dia punya spek dia 26LB. So dia ada bagi case kan, case dia lembutnya, bukan hard punya. Okay, korang boleh tengok. So dia ada 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 partition. Dia ada 4 bahagian. Iya, mana ni? Okay, dia ada 4 bahagian. Dia ada 4 bahagian. So road ni agak ringan lah, agak ringan. Dan aku tak tahulah nak komen review tentang road travel ni. Nak kata bagi aku lah, nak action dia nak kata lembut sangat, tak lembut sangat. Sebab kalau aku compare lah dengan road yang aku ada kan, Kuyi 24LB, dia tak selembut 24LB. Tapi not bad lah. Aku tak tahulah nak cakap sedap tak sedap. Sebab bagi aku lah kan, prinsip aku, sesuatu road tu bagi aku dia ada tune dia tersendiri tau. Dia ada PL dia tersendiri. So contoh lah, aku dah biasa pakai Kuing 24LB kan, dia sedap, ringan. Aku boleh flip piak 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 piak. Dia terbang cantik kan. So bila aku pakai satu road lain tu, aku try buat sikit tu, dia tak jadi tau. So aku akan ambil masa, take time untuk dapat chemistry tu. Aku akan cari tune dia, macam mana nak sedap main road ni, macam mana. Dia setiap road dia ada karakter dia tersendiri. So aku akan cuba untuk cari tune dia. Aku tak nak hukum dia cakap, oh tak best lah road ni, tak sedap, pui. Tak ada lah kan. So aku akan cuba cari. Sebab kita pakai dia kan, we are the boss. So kita yang control dia, aku akan cuba cari dia punya tune dia. So yang aku boleh kata lah untuk Travel Road 26LB ni, sebab Kuing adalah road pertama aku beli Kuing 24LB. Time tu aku tak tahu apa pasal ultralight lah, heavy, medium spec semua aku tak tahu. Time tu aku cuma cari, aku tahu aku nak road yang kecil dan ringan.
kecil, ringan, kali yang satu lagi liat. Tu yang aku nak cari. Sebab aku pernah beli satu jenama road tu 26LB. Time tu bodoh-bodoh lagi lah kan, noob lagi. Aku baru beli, plastik tak buka lagi kan. Time tu tak tahu apa pasal BC drag 100% lock. Aku kas, garau sangkut batu, ingat strike tu kan, tarik piak patah. So Kuing ni so far aku pakai alhamdulillah lah. Untuk Teton aku dah landing banyak ikan. Kalau korang tengok kat YouTube aku, macam-macam ikan aku pernah naik. Aku pernah naik GT dalam 1 point something kilo guna tu juga. So far dia memang liat lah, tapi ada cara dia. Ada cara untuk layan dia kan. So bagi aku kan, aku dah pakai Teton 24LB. Dia punya performance dia memang terbaik. So untuk 26LB travel road ni bagi aku tak ada masalah. Yang penting kena pandai jaga. Pandai jaga maksud aku dia liat-liat. So kalau korang tengok video-video sebelum ni kan, aku ada kas-kas semua, aku tarik-tarik sebarang kan. Tapi tarik-tarik aku pun drag aku longgar. So bila aku tarik, dia punya tension tu, dia tak, bila terlampau tension tu terlampau teruk, drag akan mengalah. So dia tak attack aku punya road. So road aku selamat lah, tu teori dia. So bagi aku untuk travel road 26LB ni menepati cita rasa aku lah, apa yang aku nak road, satu road yang spek rendah, ultralight, yang travel aku senang bawa. So untuk makluman korang juga kan, road ni dengam lah kalau nak masuk box motor. Tapi box motor yang paling besar lah. Sekejap demo sikit, tengok sikit bateri macam nak habis ni. Aku ingat sekejap bersih sini macam panjang je. Okay, sekejap aku ambil. Berat ni bosku, berat. Okay, so dekat tangan aku sekarang ni ada box motor untuk GV. Model hang ni aku beli yang paling besar punya ni. So ni adalah model apa ni? Model halu E43NTL. Kalau tak silap aku, dia tulis sini 43 liter. 43 liter. So mungkin 43 lah. Okay, ni apa yang nak bercakap. So box ni aku beli yang kat kedai tu, yang paling besar. So ni lah box yang paling besar yang ada kat kedai tu. Dah tak ada besar lagi. Kalau ada besar lagi aku beli. So untuk road Queen travel road ni ngam masuk. Tapi masuk sengit lah. Sengit. Tapi berat weh. So tak silap aku, box ni dia boleh support maksimum 5 kilo je. Okay, ni dah. Nampak lah. Berat nak. Berat. Nampak ni. So ni dia boleh macam ni, tapi macam kacau sikit lah tip dia. Aku takut dia rosakkan. So aku tak sengit sini. Sengit ni je cun lah. So kalau ada barang-barang berat bawah lu, so ni lah sekali lah aku akan letak untuk travel. So dia akan tutup. Tara, tersorok, senang nak menyeludup macam pot-pot terlarang. So box ni paling besar GV travel road muat lah. So aku ada satu lagi travel road. Ini travel road juga, Storm Solitude ni berapa LB aku tak ingat. Korang tengok punya lama tak travel kan, PKP bergabung. So yang ini pun muat juga masuk, kena sailang. Berat ni. Dia muat masuk, kena sailang dia lah. Dia masuk, sudah boleh tutup. Subhanallahulazim. Alright. So itulah aku punya pandangan tentang road ni. Minta maaf lah kalau tak menepati kriteria kan. Okay, seterusnya kita pergi kepada Angler Alto. Dia komen dekat video Shimano Antares DC MDSG aku, MDSG. Dia kata reel idaman. Betul bosku, memang betul reel idaman. Tunggu jap. Okay, so ni dia Shimano Antares DC MDSG. Dia kata reel idaman, memang idaman lah. Dulu aku beli ni sebab aku teringin nak ada reel reel DC. So alhamdulillah reel ni pun aku beli second hand aku beli. So aku add on drag clicker. Ni punca dah. Ni dah.
So mostly reel aku semua aku modify lah, aku masuk drag clicker. Nampak? So idaman jugalah reel ni sebab DC kan. So ada satu ni MD, dia stand for Monster Drive. Dia lebih kepada lulu ikan monster lah, mungkin drag dia besar kot. Tapi efek dia bila aku tambah drag clicker ni, jadi efek dekat drag lah. Mungkin drag ada kurang sikit, tapi itulah, want something, gain something. Macam mana orang cakap ah? Dia ada pro and con. Dia ada baik ada buruk dia lah kan. Kau nak ada bunyi drag clicker, tapi kena korban sikit lah drag. So tak ada yang perfect kan. So thank you bosku Alto kerana sudi singgah dan komen. So okay, so seterusnya daripada Angler Reki Pilimon. Sorry kalau salah pronounce. So the komen dekat video Teto 24LB contour version. Oh tu dia kata mantap bosku, macam mes dah. Oh terima kasih lah. Mana okay, ni dah. Adalah sikit macam Iron Man kan, sebab dia merah-merah hitam kan. Ni dah. So yang video ni sebenarnya aku saja je nak test, sebab time ni YouTube baru announce, dia baru release short version punya video kan. So aku sajalah nak try kan short apa benda short ni kan. So ni aku aku make up dia ikut bajet lah, bajet murahan. So banyak barang lama-lama aku tukar-tukar je macam main puzzle. Macam ni handle ni pada drift. Handle ni pada drift, knot ni daripada Kuing. Reel Kuing apa tak nama dia, aku lupa dah reel Kuing tu. So Star Trek ni aku pun lupa, aku beli second hand juga. Tu je lah. Sorry. Memang mantap bosku, terima kasih. So seterusnya daripada Angler Anik Nazmi. Dia kata lawa pot bang Calcutta XT macam mana performance? Beza banyak tak dengan CQ? Ingat ambil satu size 100. Oh ok, tunggu sekejap aku ambil. Okay. So ni adalah Calcutta XT ni version lama lah, zaman purba. So spare part dia pun dah tak ada. Tak silap aku dah stop production lah. Ni adalah Calcutta 51 XT. So performance dia, so sebab dia XT kan, extra tune dia size 51. So tali dia tak boleh masuk banyak lah. Beza tak dengan CQ ni Calcutta Conquest. So macam Calcutta ni dia just Calcutta XT. Sorry, minta maaf. So beza dia memang berbeza. Tapi aku tak boleh komen banyak lah, sebab aku tak ada CQ kan. Tapi aku pernah pegang lah member aku punya size 100 ni. Shimano ni dia klasifikasikan reel dia macam contoh kan, reel 100, reel 101 kan, dia ada tambah satu belakang. Contoh macam Kasitas 151, Kasitas 150. So kalau kosong ni makna dia kanan, reel untuk kanan, belah kanan. So kalau ada satu belakang, contoh macam 101, dia belah kiri. So aku nak komen apa ni ya, kalau kita macam mana performance dia. Performance bagi aku dengan CQ memang banyak beza lah. Firstly, braking system. Kalau tengok CQ dia ada pusing-pusing sini dial kan. So braking system dia beza, dalam dia aku tak pastilah. Sebab yang ni kelebihan dia lah. Yang aku cerita reel ni lah, sebab aku ada reel ni je. Untuk CQ aku tak ada. Bagi aku lah, kelebihan dia senang aku nak buka bubur grease. Nak bubur grease senang je. Aku cuma buka ni, ada 2 pin. Buka, pusing pakai tangan. Pusing. So aku pusing ni juga. Dah barai, aku boleh bubur grease dekat sini. Simple dia punya build dia punya rekaan dia memang simple, terbaik lah ni. Untuk ringan-ringan, bersahaja, santai, ok lah reel ni. Memang simple lah, senang. 2 skru je, senang aku nak maintain dia. Kalau nak main salt water kan, simple lah. So ratio dia, tak silap aku ratio dia 5 kot ni. Ratio 5 kalau main crank sedap lah. Main crank ringan kan. So yang ni pun
Aku modify dia juga. Reel ni aku modify, aku tambah drag clicker. Yang ni kan nak tambah drag clicker dia, ya Allah, susah. Aku terpaksa sebab yang sedia ada punya sebelum ni lah, aku tak tahu sekarang ada tak. Yang sedia ada punya sebelum ni untuk CQ, kalau kita Conquest size 51. Kau tengok walaupun dah tua kan, licin. Untuk apa 51 dia lain sikit. Gear dia tak sama, gear dia kecil. So alhamdulillah lah untuk reel ni kan, sebelum dia pupus aku sempat lah beli dia punya spare part. Aku sempat beli spare part dia, macam pinion, gear. Alhamdulillah lah aku ada spare. Tunggu aku ambil, tak percaya. So ni dah ni aku punya kebun. So aku sempat lah beli spare part dia macam ni. Ni apa benda kah kat tepi tam tu. So ni dia punya tambah dia, aku sempat beli. So ni apa pula ni, tak nampak lah ni, tersorok. Oh ni pinion tengah dia tu, aku sempat beli. Tak pakai lagi bosku, sayang. So ni dia punya tengah, kat worm tu, dekat tempat susun tali tu punya tengah kan. So ni dia punya gear dia, tak pakai lagi. Aku sempat belilah spare part dia. So yang sekarang pun okey lagi, mantap lagi. So spare part dia pun aku ada. So alhamdulillah lah, mungkin untuk long term dia akan bertahan lama lah. So reel ni dia akan keluar bila perlu, sayang lah. Sebab reel emas ni, jongkong ni lah yang buat aku first jatuh hati dengan Shimano. Tapi time tu aku nak beli yang CQ tu, tak mampu kan, mahal weh. So aku beli 51 XT lah. Tapi sekarang pun harga dia boleh tahan tak. So comel lah, kecil comel lote. So aku harap menjawab lah sedikit, walaupun banyak melalut kan, sedikit banyak menjawab persoalan. So ni aku share aku punya ni lah pendapat. Salah, minta maaf lah ya. Alright, so seterusnya aku tukar bateri dulu, bateri nak habis. Alright. Sorry iklan. Okay, so seterusnya daripada angler kita, Poji Caster Z. Dia komen dekat video Shimano SLX aku, Shimano SLX BFL 2021 unboxing, compare and brake installation. Dia kata kena angkat satu ni mantap. Betul bosku, kena angkat satu ni memang merecik reel ni. So try angkat satu, test dia, padu jugalah. So terima kasih bosku kerana hadir, terbaik. So seterusnya daripada Pelagik Channel, diucapkan tahniah atas atas salah satu pertandingan yang aku menang. So pertandingan daripada Shimano Fishing Tackle Southeast Asia. So terima kasih banyak staff Shimano Fishing Tackle Southeast Asia memberi aku kesempatan untuk menang pertandingan ni. Alhamdulillah lah. So terima kasih banyak-banyak. Memang aku berasa amat terharu lah kerana telah dipilih. Sebab untuk makluman korang kan, dia buka pertandingan ni untuk 3 negara, Brunei, Indonesia dengan Malaysia, tak silap aku lah kan. So untuk Malaysia aku menang lah, alhamdulillah rezeki. Terima kasih lah sebab orang ramai tak join kan. Rugilah korang tak apa suruh tak join kan. Tapi alhamdulillah lah, peluang lah untuk aku menang kan. So terima kasih lah. Thank you bosku, Pelagik Channel, thank you very much. So komen daripada Alip Angler. Ya, ini Sifu aku ni. Dia kata wow mantul ni, terima kasih bosku. Ada masa kita komplot. Okay, so daripada Angler Wafi Jumat, congrats bang menang. Terima kasih bosku, terbaik. Thank you very much kerana drop by. So seterusnya, okay, so seterusnya daripada Angler Syami Jamaluddin. Dia kata kalau gewang 8 gram okey tak bantam ni. So
keruk. Sorry ya, kerak. Sorry. Tekak kering. So untuk bantam kan, dia tanya bantam ni untuk gewang 8 gram okey tak? So sebenarnya kan pendapat aku, untuk baling gewang ni, dia macam mana nak cakap bunyi dia? Baling gewang, dia berkait tau. Reel, rod, tali, dia berkait. Dia 3 benda ni dia berkait rapat dengan gewang yang kau nak baling kan. Contohlah korang pakai rod keras kan, 10-20 lb, 10-20 lb. Lepas tu kau pakai tali pun 20 lb kan. Leader boleh baling tapi tak jauh lah, sebab luar tu ringan, kau tak rasa tau dia punya action. Dia berkaitan dengan rod juga, rod, tali, semua tu mempengaruhi. So kalau korang nak, kalau macam bos nak baling gewang 8 gram ni pakai bantam, boleh. So pairkan dengan rod yang recommended untuk 8 gram, contoh 6-12 ke kan. Tali pun ikut recommended, memang boleh baling. Jauh bahang, tak tipu bosku. So benda ni berkaitan lah. Korang nak baling boleh baling. Untuk okey tak okey tu depend pada setup korang. Kena tengok setup. So harap-harap menepati lah persoalan. So seterusnya daripada Angler Alto, bang, model DC MD memang sesuai untuk saltwater ke? So kalau tak silap aku, aku pun sebenarnya tak ambil port sangat pasal saltwater ni. Sebab kalau korang tengok kan, semua reel aku bantai je main saltwater. So yang penting lah aku punya, apa yang aku buat aku share lah. Tak semestinya betul, tak semestinya betul lah teknik aku ni, tapi terpulang kat korang lah. Okay, tunggu sekejap ambil perkakas dulu. Cak. Okay, so hubung saltwater ni kan, yang aku amalkan lah sampai sekarang, alhamdulillah reel aku tak ada masalah. Yang aku amalkan sebelum aku turun untuk cast main saltwater, aku akan ni spray daripada Shimano. Dia ada kembar 2 beradik, 1 grease, 1 oil. Dia ada kembar 2 beradik kan. So untuk grease ni aku akan tembak dekat part-part yang terdedah yang akan terdedah dengan saltwater lah. Contoh dekat worm shaft ke ni, aku pun dah lupa dah nama-nama dia. Dekat sini tempat yang ada shaft yang gulung-gulung ni, worm shaft tak silap aku nama dia. So aku akan spray sikit je, so bagi dia protection untuk saltwater. Sini sikit. So aku akan ada lubang ni, aku akan sengit spray. Yang ni pun aku belajar daripada Sifu Alip Angler, tip dia kan. Walaupun tak kena 100% pada gear, at least dia kena sikit-sikit lah kan. So dia lancar. Aku spray sikit dalam lubang dia ni. Then aku akan pakai minyak. Minyak ni aku akan bubuh belakang tambah. Belakang tambah ni dia ada skru, aku akan bubuh sikit. Lepas tu mana tu je lah. Kalau korang rasa korang nak bubuh, kalau lubang skru ni korang bubuh lah. Tapi aku selalu akan bubuh grease dekat one shaft. Dekat belakang tambah ni aku akan bubuh minyak. Kat tepi ni aku akan bubuh minyak sikit. Sebab aku daripada perhatian aku lah, dekat pot-pot tu yang selalu kena percikan air masin. So dekat sini pun aku akan bubuh sikit minyak, sikit je, sebagai lapisan ni nipis sangat, sebagai protection je lah, prevention. So itu sebelum aku turun cast. So lepas aku turun cast, balik je sampai rumah, aku akan basuh. Aku akan basuh dia, tak adalah basuh kau-kau kan, setakat bilas lah, bilas. So aku akan ketatkan star drag, aku ketatkan tension knob. Then aku akan tengok lah, kalau macam korang tengok kan, celah ni dia ada lubang tau, dia ada gap. So kalau time basuh tu, aku akan sengitkan dia belah sini. Sengitkan belah sini, sini walaupun ada lubang tak apalah, sebab ni bahagian dial apa, yang belah sini dia bahagian gear. So aku akan sengitkan, air aku akan buka slow je. Tak kuat sangat, dia slow, asal dia mengalir je sikit je, mengalir santai je. So aku akan masuk, aku akan gosok-gosok sikit-sikit. Yang ni aku tak usik lah, aku bagi dia lalu. Then aku keringkan, aku lap. Lepas tu aku letak kat tempat yang room temperature, dia tak terdedah pada matahari. Itulah amalan aku. So far alhamdulillah lah, ok, tak ada masalah berkaitan dengan saltwater. So diharapkan menjawab persoalan.
So seterusnya apa lagi ni? So seterusnya daripada Angler Drone Kofli. Dia kata, salam bang, Calcutta 51 ST ni ada spool yang compatible dengan dia tak? Okay bosku, untuk Calcutta 51 ST ni ada dia punya spool yang compatible, yang sesuai dengan dia. Tapi susah nak dapat. Aku tengok pun banyak dah sold out, stock production. Kalau ada pun harga dia tak masuk akal. Tapi ada tu ada. Aku pernah nampak spool warna hijau. Aku tak tahulah betul ke dia orang edit kan. Tapi memang mercik lah spool warna hijau. Tak silap aku, spool tu macam untuk BFS punya, yang jenis shallow macam lagu Lady Gaga pula. Okay. So ada tapi susah nak dapat. Okay, seterusnya daripada Angler AFR, reel mana paling favourite bro? Oh, dia komen dekat video aku Shimano SLX BFS 2021 unboxing. So dalam video tu aku tunjuk comparison lah dengan reel yang aku ada. So jujur aku nak cakap, reel aku yang paling favourite, cuba korang teka, kau rasa apa reel aku yang paling favourite? Dalam 1, 2, 3 dalam beberapa biji ni, yang mana paling favourite? Okay. Boom. Okay, korang rasa yang mana aku punya favourite? Mestilah korang tak ambil tahu kan. Apa nak tahu dia favourite apa. So ni angler kita tanya kan. So aku jawab lah. Reel aku yang aku paling favourite, reel aku adalah Shimano Kasitas. Inilah reel aku yang paling aku sedap lah bagi aku pakai. Firstly, dia ringan, dia tak berapa nak berat. Lepas tu aku gasak macam mana pun, air masin, air tawar semua hentam kan. Dia tak ada masalah. Cuma aku pernah tukar sekali one way bearing tu, rosak sebab silap aku try eksperimen lah. Aku try bubur grease dekat dia punya one way gear kan, one way bearing tu. So dia terslip, dia senang slip. Kalau korang perasan, aku suka guna satu jari. Macam kalau aku kaskan, aku akan check. Dia terslip. So aku pernah tukar sekali, line-line semua tak ada masalah. Dan yang buat lagi satu yang aku suka ni, aku tak tahulah kenapa aku suka. Mungkin design dia menarik. Then aku tambah drag clicker. So bagi aku, dalam banyak reel, inilah reel favourite aku, Shimano Kasitas. So lain orang lain lah kan cita rasa dia. So bagi aku ni favourite aku lah. Tak tahulah, aku minat betul lah, design dia cantik. Alright. Seterusnya, berapa dah ni? Pisang. Okay, seterusnya daripada angler kita Azizul Hakim. Dia kata, bos, break dia nak off, tekan ke bawah atau tarik ke atas? Dia komen dekat video Shimano Calcutta 51 XT. Aduh, aku sebenarnya dah jarang buka dia punya spool tu. Break dia nak off, aku pun lupa lah. Aku ingat lupa lah. Sebab aku pun tak ingat nak buka manual tu, malah nak cari entah mana pergi dah aku simpan. So aku punya setting, aku 2 on 2 off, dia ada 4 kan. So contoh 2 atas 2 bawah dia bersilang. Aku pun tak ingat lah masa 1 on masa 1 off. Sekejap kita tengok. Oh sorry, dia bukan ada 4. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 6. Okay, dia ada 6. Dia ada 6 kat sini. 6 aku ke bawah kan. Aku rasa ke bawah ni ke bawah ni off, ke atas ni on. So 6 aku tutup, tak silap aku lah. Aku rasa ke bawah dia off, so aku tutup semua sebab aku nak distance, aku rasa lah. So kalau salah minta maaf bosku. Nanti lah, nanti aku check. Aku rasa lah 98% tu ke bawah off, tolak atas naik dia on. Alright. So seterusnya, banyak
Okey, seterusnya daripada angler kita, Amin Pacak Angler. Amin Pacak Angler, dia tanya, bang, kalau buat main Toman okey ke bang? Dia komen dekat Real Expert Graphite Ambush XP. Mana real tu? Mana tak pergi real tu, aku tak ingat lah. Sorry lah bosku, untuk yang ni aku tak boleh nak komen lah. Sebab aku jarang turun pakai tu. Sebab salah satu yang buat aku jarang turun guna reel tu okey, dia smooth. Sebab aku beli, aku terus recrease dia semua kan. Memang smooth lah. Tapi aku jarang bawa sebab satu je, dia tak ada drag clicker. Aku kurang minat sikit kalau tak ada drag clicker ni, yang tak feeling. So minta maaf lah bosku, aku tak boleh nak jawab soalan ni. Dari segi drag apa semua pun aku jarang lah pakai, so aku susah nak komen. So minta maaf banyak. Ya. So seterusnya daripada angler AFR, dia bang, dia kata Bantam okey ke bang untuk saltwater. So untuk saltwater tu aku dah terangkan tadi. Yang penting sebelum turun macam mana aku macam mana aku maintain dan selepas aku guna. So kalau aku nak cakap 100% okey pun susah juga. Sebenarnya depend cara korang maintain, cara korang guna kan. Kalau korang dah tahu saltwater ni memang jahat kan, merosakkan mesin. So korang cuba avoid kan daripada kena percikan air, tercelup. Cuba elakkan. Pakai je macam biasa, main kas setakat air pada tali tu okey. Janganlah korang rendam tali. Janganlah korang rendam kau punya reel tu kena air masin. Cuba elakkan lah kena air laut ni. Kalau korang elakkan, korang servis, maintain dia, alhamdulillah akan berjaya. Aku dulu masa first aku guna bait casting ni kan, baru-baru lagi, memang aku rajin. Setiap kali balik main, aku akan servis 100%. Barai, buka, basuh apa semua lah kan. Mula-mula dalam lama ni kan, aku dah malas kan. Sebab itulah hari-hari maintain pun nanti rosak dia punya lubang thread dia kan, thread screw dia. So aku jarang lah, aku rasa dah bertahun dah aku tak servis. Aku just spray macam aku cakap dia kan, kat lubang dia tepi aku spray je, cek asal dia tak kasar. Okey lah, tak kisahlah. Walaupun aku spray tu, dia punya keburukan dia, grease dia akan bertepik-tepik kat dalam tu. Dia akan berat sikit. Tapi at least gear aku dia dilindungi. Dia geseran tu kurang lah. So aku dah lama tak servis, ingat lupa lah. So harap menjawab persoalan. So seterusnya daripada angler Infinity Fishing, dia kata, so Antares DC MDSD does not have drag clicker sound originally, I thought it had. Okay, so dia komen pada video Shimano Antares DC MDSG drag clicker installation. So yeah, betul. Yes, you are correct. Originally, yes, you are correct. Originally, Antares DC MDXG Antares DC MDXG doesn't have drag clicker install. So I modify DIY and install add-on the drag clicker. Betul lah, tergabung. Sorry lah. So hopefully I'm answering your question. So okay, thank you very much. Seterusnya daripada angler non-citinon, dia tanya road fit and road WT. Apa benda WT ni? Dia komen dekat aku punya video Shimano Calcutta 50 XT with Daiwa Swagfire. So dia nak tahu pasal road Daiwa aku kan. Okay, sekejap. Alright, so ini dia road yang dia tanya. So this is Daiwa Swagfire 426 ULFB. So the specification is model SWD 462 ULFB, length I think 4 inci, 46 inci. So cast WT, cast WT is 1/8-3/8 Ozek. Payah juga nak sebut dah. So tali dia 16 LB. So ini dia bosku. Nampak lah. Okay, harap nampak lah kan.
Aduh, teruk lah. Sorry lah, aku English ni baca pandai, nak cakap bunyi tu payah sikit sebab kita jarang guna kan bahasa English kan. Yes, I don't know Rono. Okay, seterusnya daripada Angler Ariel Zakwan. Ni Antares yang paling latest ke bro? 2021. Oh bukan, dia komen dekat video Shimano Antares DC MDSG DC Sound On 2021. So yang latest tu dia punya bunyi dia pada tahun 2021, tapi ni tak silap aku real pada tahun 2018. So bukan Antares DC yang terbaru. Apa-apa pun, terima kasih bosku kerana drop by. So seterusnya kepada Angler Adlizul. Rod yang berapa kaki bang? Main jig sedap tak rod ni? So dia komen dekat rod Shimano Majestic pair with. Okay, so untuk Shimano Majestic ni berapa kaki dah? So panjang dia 2.8 meter. 2.8 meter ni panjang bosku, boleh tahan panjang kan. So untuk main jig tengok korang bos main jig apa, land base ke boat base? Kalau land base sedap lah, sebab yang ni aku ambil ni memang aku nak main land base. So spek dia 816 LP tali. So lure dia boleh support paling berat 28 gram. 28 gram ni bosku, aku pair dengan tali 10 LB. Kalau baling jig dalam 12 gram lah, apa dia punya pergi, Masya Allah, jauh, memang jauh. So mana cover dah. So main jig sedap tak rod ni? Memang sedap bagi aku lah. Satu dia rod ni harga dia murah tau, dia mampu milik keluaran daripada Shimano. Alright. So seterusnya daripada Angler Fisherman That Lost at the Ocean. Oh steady nama bosku. Dia kata, hai, salam perkenalan bos, nak tanya pakai jam apa yang boleh lihat tide tu? Lama dah cari jam macam tu, sangat fleksibel, tak payah susah keluarkan phone. Sangat fleksibel, tak payah susah keluar phone nak tengok tide. Terima kasih juga sudah menjawab. Okay. So persoalan daripada Angler Fisherman That Lost at the Ocean. Okay, dia tanya jam apa yang boleh tengok tide tu. So aku pakai jam Garmin Quantic. So kalau korang tengok Garmin ni, dia ada keluarkan banyak siri lah. Garmin macam-macam siri ada. So Quantic ni dia lebih kepada water activity. Untuk aktiviti air. Oh, dia slide turun pula. Sorry lah, tak perasan. So dia lebih kepada aktiviti air. So untuk tide ni kan, okay, korang tengok tidal flow. Alamak, phone is not connect. Damn, tunggu jap tadi. Okay. So pertanyaan daripada kita punya angler, sorry iklan tadi. So pertanyaan daripada angler kita, Fishman That Lost at the Sea. So dia tanya jam apa aku pakai boleh tengok tide. So aku menggunakan Garmin Quantic 5. So Garmin Quantic 5 ni dia ada tide, nampak tide ni. So dia still connect dengan telefon untuk update data, tapi dia connect pakai bluetooth lah. So advantage lah. So aku cerita sedikit sebanyak berhubung jam ni kan. Actually lah kan, so dalam perjalanan aku casting ni, aku sebab kumpau kan, selalu sangat kumpau. So aku banyak mengkaji lah macam mana nak dapat ikan. So kita meramal berdasarkan fakta. So ni pandangan aku lah. Kalau salah tu minta maaf lah. Okay, pandangan aku kan, ikan ni macam pro kan. Okay, sorry. So ikan ni dari pemahaman aku lah, berdasarkan guru-guru Google dan YouTube, ikan ni yang mempengaruhi masa dia makan air pasang surut dan barometer. Tu teori dia lah. So dua benda ni dia berhubung kait. So barometer ni pula dia berkaitan dengan cuaca. Okay, firstly aku explain lah, sebab dia tanya pasal jam kan. Okay, jam ni aku pakai adalah jam Garmin Quantic 5. So kenapa aku beli jam ni? Jam ni bukan untuk bergaya lah kan. Dia sebenarnya aku beli ni bukan sebab keinginan, tapi adalah sebab keperluan.
Sebab apa aku kata keperluan? Firstly, dia ada tight. Sorry ya. Okay, firstly dia ada tight. Okay, tight ni untuk aku tengok air pasang surut. So aku tahu time bila aku perlu turun, time bila aku buang masa kalau turun. So seterusnya, barometer. Barometer ni perubahan ATM. ATM ni adalah atmosfera. So perubahan atmosfera ni dia mempengaruhi apa dia panggil bunyi dah, dia mempengaruhi nafsu tindak balas ikan. Mempengaruhi apa bunyi dia, ada satu word tu, mempengaruhi apa aku nak cakap bunyi dia. Senang cerita macam ni lah, dia mempengaruhi ikan tu punya time nak makan. Tu bahasa pasar dia lah. Aku pun tak, ada satu ayat tu susah, aku pun tak tahu apa ayat yang sesuai, aku tak letak. So barometer ni dia mempengaruhi ikan tu punya aktif. Sebab ikan ni dia ada bladder tau. Bladder tu macam pelampung. Lemak. Bladder ni dia macam pelampung. So pelampung tu dia berkait rapat dengan perubahan atmosfera. So secara teorinya aku nak explain ni pasal barometer ni pun aku tak berapa nak expert. Alamak, sabotaj lagi muka ni. Cut. Okay, sambung. Sorry, dekat mana ni barometer kan? Okay, barometer ni dia mempengaruhi ikan tu lah, bila ikan tu nak makan. So aku share lah apa yang aku baca kan. Kalau salah tu sorry lah. So barometer ni macam mana aku nak explain lah, payah juga nak explain ni. Dia sebab ikan ni dia ada bladder tau. Bladder tu macam pelampung adalah. Pelampung tu dia dipengaruhi oleh tekanan atmosfera. So secara kesimpulan dia, bila tekanan menurun, dia time aktif tu, time dia nak makan, teori dia kan, dia time perubahan tu. Bila macam daripada barometer kan, daripada tekanan tinggi dia turun kan, time tu lah time dia makan, teori dia. So korang boleh tengok kat sini, dia ada jadual dia kan. Susah lah aku nak explain ni, korang google lah, ada yang lagi sifu yang explain pasal barometer ni. So aku just beritahu dia mempengaruhi ikan. Okay, secondly, dia mempengaruhi cuaca sekeliling. Sebab apa? Bila barometer menurun, maknanya cuaca akan memburuk. Bila barometer ni dia drop, cuaca akan memburuk. Kalau dia drop secara sudden, mengejut, pum, contohlah kan, daripada 29.96 ni dia turun mendadak kepada 29.5, maknanya dia cuaca akan berubah teruk, macam nak ribut ke apa. So jam ni amat berguna kalau macam main kayak, korang pergi jigging ke apa kan. So dia ada setting juga, dia ada setting untuk aku buat storm alert. So dia akan detect lah ikut sensitivity yang aku set kan. So bila dia sensitif sangat, macam perubahan cuaca tu mengejut, dia akan beritahu okay nak hujan, nak ribut, dia akan alert lah, dia bunyi macam tu lah. So itulah kelebihan dia. So seterusnya ada cuaca, dia sinkronis dengan telefon korang. Dia akan dapatkan data daripada telefon, cuaca, dan temperature, suhu. Bagus benda ni. So heartbeat, dan kompas ni pun bagus ke tu. Tak payah tahu banyak lah. Yang korang perlu ingat kan, berapa nombor dah, sekejap tengok. Yang perlu korang take note, kompas ni yang korang perlu take note kan, 291, 292. Sebab 291, 292 ni arah kiblat. So senang lah korang nak semayang kan, go on je. So seterusnya Mekah Finder, ni waktu solat. Lepas tu step, matahari, timbul tenggelam matahari. Yang ni berguna kalau korang masuk hutan. So korang tahu bila nak gelap. Sebab bila korang masuk hutan ni bahaya sikit bila matahari turun kan. Walaupun korang tengok jam, oh okey lagi, tapi sebab pokok banyak kan, gelap, panik. So itu dia punya ciri-ciri luar dia lah. So dalam dia ada banyak lagi, korang boleh ni, macam ni nampak ni, aku boleh setting activity lah, activity tight, then land based casting. Banyak kelebihan jam ni. Yang paling
main point aku beli jam ni kan, sebab kalau aku masuk hutan, aku masuk pot-pot yang baru aku teroka, aku boleh set dia. Aku boleh set dia ni, nampak tak? Dia ada navigate, dia ada track me. So aku boleh macam contoh lah, aku nak masuk satu tempat kan, aku akan set dulu, okay, track me, dia akan search aku punya point, dan aku jalan lah suka hati aku reda masuk pot-pot mana, cari spot kan. So bila aku dah sampai, aku boleh save location tu, dan bila aku nak balik, aku boleh cakap boleh reverse balik, apa dia panggil lah. Tunggu aku tengok, aku pun lupa lah. Tak silap aku dia panggil track back. So dia akan ikut balik laluan yang aku datang tadi. So untuk model Garmin ni dia just map biasa lah, macam apa, dia tunjuk point garisan je, dia tak advance sangat. Kalau korang ambil yang model ni pada atas pada model ni, contoh macam Phoenix 5, Phoenix 6, sekarang dah Phoenix 6 kan, dia punya map advance, dia ada claw putter, siap ada brother, apa nama dia, sorry aku tengok sekejap. Alright, sambung. Okay, sorry lambat cari info. So kalau korang tengok ada satu brother ni dekat Facebook, nama dia L. Lukman, memang expert pasal map Garmin. Dia banyak bagus lah brother ni. Dia banyak share map topo map secara percuma untuk kegunaan kita. Memang terbaik lah, korang tengok Facebook dia, memang terbaik lah brother ni. Memang buat Garmin, korang tanya je apa-apa kat dia, semua dia tahu, terbaik dia. So thank you lah, dia pun banyak share info kat aku, memang terbaik lah dia. Thank you bosku. So itulah, panjang pula aku cerita pasal ni kan, aduh letih. So itulah cerita dia pasal jam ni. So harap-harap sikit sebanyak menjawab soalan brother, menjawab soalan bosku Fisherman that look at the sea. So seterusnya daripada Angler KS Aqua 83, salam sehobi bro, terbaik, jumpa kat sana juga insya-Allah. Okey, terima kasih bosku drop by. So lepas ni nanti aku akan drop by ke channel bro. Thank you, terbaik. So seterusnya Angler Paruna Angler, bro saya on the way nak beli travel road, mencari road yang boleh muat dalam box motosikal LC. Untuk freestyle walker bag dia ni consider muat ke tak untuk box GB sesdana? Nak cari satu road travel yang tinggal dalam box terus, hehehe. Okey bosku, so untuk soalan untuk persoalan ni aku dah jawab tadi. So bos boleh tengok balik sebelum ni. Untuk box tu berapa liter yang terbesar, aku ada demo. So harap membantu. Alright, terima kasih bosku. So seterusnya daripada Angler Banyur Fishing, dia kata mantap bang, terima kasih bosku kerana sudah hadir, terbaik, thank you very much. So seterusnya daripada Angler Syafiq Syaza Nizam, dia tanya apa maksud MD tu, kalau SG tu extra gear kan? Ya betul bosku. So MD tu stand, MD tu bermaksud Monster Drive, XG tu gear dia, extra gear. So Monster Drive ni dia macam track smart, apa dia panggil, trend mark ke track smart, dia kurang macam tu, mark lah kan. Dia macam dia nak beritahu reel ni khas direka untuk Monster lah. Mungkin gear dia besar ke apa, aku pun tak pasti. So betul lah apa bos cakap tu, XG tu adalah extra gear, MD tu Monster Drive. Okay, seterusnya daripada Angler Mantle Fishing, Sifu harga berapa, boleh ke pasang dekat antara DC saya? Oh, dia komen dekat Shimano Antares DC. Okay, dia komen dekat aku punya reel Antares DC. Aku buat installation drag clicker, harga dia bawah 100 tak silap aku. Harga drag clicker bawah 100. So nak tolong pasang ni, boleh ke pasang dekat Antares DC saya? Nak pasang ni sebenarnya agak rumit nak pasang drag clicker ni. Sebab perlu DIY sikit-sikit. Lepas tu korang perlu bancuh epoxy kan. Epoxy kalau salah bancuh, terlebih hardener susah, kalau kurang hardener pun susah. So kalau boleh bos try tengok harga dia dekat Shopee. So boleh try tanya seller lah, minta guide dia macam mana pasang. Sebab aku pasang pun tak perfect tau, tu susah. Beza kalau nak buat dekat orang dengan buat untuk diri sendiri. Kalau buat kat diri sendiri macam aku kan, cincai je aku buat
asal dia bunyi menepati kriteria aku, drag ada kurang sikit aku tak kisah sebab aku sendiri buat kan. So kalau buat kat orang ni takut juga kan, takut salah buat, salah lekat, lepas tu pasang-pasang drag dah kurang kan, susah juga sebab kita tak tahu apa yang kehendak orang tu. Macam kehendak aku, kita buat sendiri, okey tak okey kita terima je lah kan. So minta maaf lah bosku, Mantul Fishing, saya tak dapat membantu. So untuk harga, bos boleh tengok kat Shopee lah. Shopee boleh, dekat JMP88 pun boleh. Bos boleh search je, kat atas tu tulis drag clicker. Alright, so seterusnya daripada Angler Hanis Ali Mudin. Dia kata lama sangat tu yang kena cukai, hehe. Dia komen dekat gambar yang aku upload, gambar GoPro Max tu. So lama sangat tu yang kena cukai. Mungkin jugalah bosku. So sebab kita hari tu PKP, macam-macam fasa kita masuk kan. So tu lah, barang elektronik ni susah nak cakap lah. Mungkin lah aku tak baik kan. So dia rosak, GoPro Max aku rosak. So aku hantar return dekat Singapore untuk dia hantar balik kat aku replacement unit, satu unit GoPro baru, dia tukar one-one. So alhamdulillah lah dah sampai. So aku boleh berkarya lah kan, kembali one man show. Alright, so seterusnya daripada Angler yang terakhir, daripada Angler Nas Ismail. Dia kata Sipu nak tanya, Real SLX BFS ni body dia pada apa? Oh man, minta maaf lah bosku, sejujurnya lah kan, aku ni kurang mengkaji material apa, graphite ke apa kan. Aku kurang sangat ambil pot. Yang aku tahu, aku minat design dia menarik, kena, macam mana aku nak cakap, aku kurang kaji bab-bab material ni kan. Yang aku tahu Shimano ni bagi aku trusted kan. Shimano bagi aku tahan lah kan. Mentality, tengok mentality orang, aduh. So material dia aku tak tahu. Aku rasa material ni bos boleh google lah, ada jawapan dia. Aku explain kan, aku goreng salah pula kan, kelentong lebih kan. Sebab mostly reel aku beli ni ikut apa aku nak guna. Contoh yang masalah aku titik berat, gear XG kan, XG ke ratio dia 6 ke 5 ke, depend lah pada cara aku nak main. So aku tak menitik beratkan material sangat lah, sebab aku tak berapa ambil tahu sangat. Sebab sebenarnya material ni ada defect juga. Contoh macam apa, spool apa tah material dia akan terhakis kalau kena magnesium ke, dia akan terhakis kalau kena air karat apa semua kan. So aku tak berapa nak ambil pot sangat benda tu. So minta maaf lah, aku tak boleh nak jawab. Aku nak buat tahu pun susah juga kan, buat tahu kan, cik Google kan. So minta maaf bosku, tak dapat jawab, tak tahulah. Material dia boleh je Google. So kalau aku Google explain pun lebih kurang kalau macam bos Google juga kan. So saya minta maaf lah, minta maaf bosku, tak boleh jawab. So aku rasa tu saja komen-komen. Harap-harap sikit sebanyak membantulah, memberi penjelasan. Walaupun aku punya explanation, cara penyampaian aku ni mungkin agak susah untuk difahami lah. Sebab aku pun bukannya profesional sangat kan. Kita mancing pun suka-suka je, mancing suka-suka, sekadar hobi kan. Yang aku share dengan korang ni aku punya pengetahuan, aku punya pengalaman. Ini aku kongsi dengan korang lah. Ni pandangan aku ni tak semestinya betul. Yang mana korang rasa okey boleh terima, boleh korang ambil. Yang masa korang tengok macam mengarut tu, abaikan je lah. So ni aku share sahaja. So untuk mancing ni aku rasa kita firstly kena tengok untuk apa mancing. Macam aku kan, aku mancing firstly aku nak ikan. Nak ikan, nak makan. So selebihnya enjoy. So then untuk ber-YouTuber ni, untuk upload video ni, sebenarnya aku nak simpan kenangan strike tu, kenangan tempat tu sebagai kenangan lah, kenangan bagi aku. Untuk aku tengok satu hari yang TikTok, aku pernah pergi sini, aku pernah ada sini. So tu semua kenangan. So kenangan-kenangan share tu aku share pun untuk share dengan korang lah, cara aku memancing dapat ikan, cara teknik aku guna. Sebab dulu pun aku banyak belajar tengok video kan. Kadang-kadang orang upload video krik-krik, tak ada ikan, tak ada strike apa semua kan. Memang boring. Tapi macam akulah, niat akulah, aku kadang aku upload video kumpau apa semua kan.
sebenarnya untuk rujukan aku juga, sebab aku ada save tarikh tu, type dia berapa, dia punya barometer bacaan berapa. So bila aku upload video tu akan datang, aku boleh rujuk tau. Contoh hari tu aku kumpau, aku ada save data dia, bila, so aku ada data tarikh, barometer apa semua kan. So aku boleh rujuk balik. Aku akan tengok time macam ni air dia warna apa, ombak dia macam mana, so angin macam mana, cuaca macam mana. So aku boleh kaji tau, frenzy ke tak ikan. So walaupun video tu kumpau, sebenarnya ada banyak elemen-elemen lain yang aku boleh belajar. So aku pun banyak belajar dekat YouTube. Walaupun video dia orang kumpau ke apa kan, so ada benda aku boleh belajar tau. Contoh kalau contoh dia main stream, dia baling nampak kumpau ke atau strike, aku boleh tengok macam mana aku nak baling, dekat mana nak baling, apa gaya aku nak baling. So ada benda yang boleh belajar, ada something. So sesuatu tu dia tak semestinya tak berguna, walaupun boring kumpau kan. So ada something aku boleh learn. So kadang-kadang aku upload je lah yang boring, yang kumpau-kumpau kan. So at least walaupun kumpau, so masa aku buat video tu, aku belajar editing. So aku improve aku punya edit walaupun edit aku pun teruk juga kan. So ada learn something tau benda tu. Dia tak ada benda yang sia-sia. Itulah ceritanya. So aku pun tak sangka lah, hampir sejam juga ni, tekak pun dah kering. So terima kasih semua. Terima kasih kerana sudi menonton. Yang mana support MFYC channel, korang memang terbaik lah, memang terbaik. Terima kasih banyak-banyak. Yang mana nama aku tak mention dalam ni, minta maaf lah, minta maaf kalau aku tak mention, tapi memang korang terbaik lah. Terima kasih kerana menonton. So kalau ada apa-apa pertanyaan, korang komen lah, InsyaAllah aku akan balas kalau ada kesempatan. So enjoy ya, tak perlu hard feeling. So kadang-kadang mungkin aku ada terkasar, salah cakap tu, aku mohon maaf. Enjoy fishing, stay safe bosku, jaga kesihatan, jaga orang yang tersayang sekeliling korang. Semoga kita dipermudahkan dalam sesi-sesi pandemik ni kan. Susah nak cakap, nak komen lebih pun susah. So jaga diri. Terima kasih, semoga strike selalu, sehingga kita bertemu lagi di lain hari. Okay, Assalamualaikum. Ya.